Memang Allah sebut dah, beruntungnya orang yang dapat syurga Allah Ta'ala. Sebabnya apa? Kita dunia ni hidup sebentar je, tapi di akhirat nanti hidup buat selama-lamanya. Allah Akbar. Di dunia kita disusahkan sebab Allah nak uji kita. Susahkan apa? Tanggungan kita dengan iman dan amal ibadat. Tanggungan kita, kita kena beriman kepada Allah, buat amal soleh seperti mana yang dikenakan oleh Allah Ta'ala, jauhilah apa yang dilarang. Dapat apa? Ganjaran yang buat selama-lamanya. Allah. Nampak tak? Itu orang cerdik kena fikir benda yang jauh. Jangan fikir benda dekat. Tapi itulah yang kita tengok sekarang ni. Ya Allah. Manusia ni bila mana hatinya penuh dengan dunia, memang susah ni. Sebab Allah sebut tak? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Allah kata bahkan kamu melebihkan kehidupan dunia. Betul, manusia lebihkan kehidupan dunia. Sebab tu manusia ni tak kira. Dia kira dia senang di dunia, dia dapat apa yang dia nak, dia sanggup. Sanggup buat apa saja, walaupun perkara tadi melanggar syariat ataupun menentang kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma hafazna minhum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ilman nafi'an ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah yang dimuliakan Tuan Imam, ahli jawatan Kepala Masjid, muslimin muslimah, para jemaah yang dikasihi, dirahmati lagi disayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi yang penuh keberkatan ini kita ditempatkan di rumah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dengan kasih sayang, rahmat, inayah, taufik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita dapat tunaikan fardhu subuh berjemaah dan dapat kita meneruskan lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi insya-Allah kita lihat suratul An'am ayat yang ke-30. Suratul An'am ayat yang ke-30. Sebagai renungan kita pada ayat lepas, maka Allah Ta'ala jelaskan keadaan orang kafir. Walau meskipun Allah cerita orang kafir, tapi kena beringatlah, mana mereka yang derhaka kepada Allah juga akan kena azab yang sama. Jadi mereka ini apabila dihadapkan ke neraka, nampak kedahsyatan yang amat menakutkan. Jadi ayat ini berkali-kali dah. Apa mereka nak? Mereka minta supaya Allah Ta'ala pulangkan mereka ke dunia. Nak balik semula ke dunia. Sebab apa? Kata mereka nak beriman, nak buat apa yang mereka tak buat dulu. Tengok Allah jawab apa? Meskipun mereka dikembalikan, mereka akan kembali kepada apa yang dilarang dahulu. Dengan kata lain, orang kafir tetap takkan ubah dengan kekafirannya.
Nampak sebab tu saya kata orang kafir ni jadi wajib mereka ni terima neraka Allah Ta'ala. Sebab mereka takkan berubah. Ya tak? Malahan Allah Ta'ala menjelaskan ketika mereka hidup di dunia, mereka menyatakan ataupun iktikad mereka kehidupan hanya di dunia sahaja. Kehidupan hanya dunia. Iaitu dengan kata lain, mereka menolak adanya hari kiamat dan kebangkitan semula untuk diberi pembalasan. Itu keadaan orang kafir dah. Okey, jadi pagi ni kita tengok surahnya pula. Masih lagi keadaan Allah jelaskan pemandangan apabila mereka ni dihadapkan ke neraka. Banyak perkara mereka jadi okey, insya-Allah. Jadi kita lihat pada ayat yang ke-30 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul adaba bima kuntum takfurun. Dahulu Allah Ta'ala pemandangan pertama bila mereka dihadapkan nak kembali ke dunia. Ini yang kedua Allah sebut. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim, dan seandainya kamu melihat mereka, melihatlah keadaan orang kafir ni. Ketika mereka dihadapkan kepada Tuhan mereka, iaitu di padang mahsyar nanti, semua manusia akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat keadilan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka tadi. Semua manusia yang mukallaf ini dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala daripada golongan jin dan juga manusia ni. Iaitu mereka ni ketika mana berada di padang mahsyar dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu ditanya bentuk menemplak mereka ini tu. Sebab dulu di dunia kata apa? Kehidupan hanya dunia, tak akan dibangkitkan semula. Tiba-tiba berlakunya kiamat, mereka dibangkitkan hidup semula dan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ditanya mereka dalam bentuk templak ni dah. Apa yang Allah Ta'ala tanya? Alaysa hadha bil haqq? Bukankah itu benar? Benar apa? Kehidupan kedua itu ada. Hari kiamat ada, perhimpunan di mahsyar ada, hisab ada, dan juga balasan semuanya ada. Jadi Allah tanya dia bukan bentuk nak dapat jawapan, tapi untuk mendiamkan mereka, iaitu tak ada jawapan yang mereka boleh beri. Sebab apa? Inilah keadaan hakikat sebenar yang berlaku. Iaitu Allah tanya, bukankah hari yang dijanjikan ini benar? Sebabnya apa? Kalau kita lihat terutama pada zaman Mekah, selama 13 tahun tu, perkara utama sekali yang Rasulullah bawa adalah masalah tauhid. Masalah tauhid. Sebab tu kita kata dalam surah-surah Makkiyah ada 3 perkara. Ada 3 perkara utama. Kalau kita lihat dalam kitab tafsir semua dijelaskan memang 3 perkara ni. Yang pertamanya mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Ta'ala. Sebabnya orang musyrikin, meskipun mereka yakin adanya Allah Ta'ala, Allah yang mencipta, tetapi mereka menjadikan ma'bud selain pada Allah Ta'ala sebagai perantaraan untuk dapat syafaat kepada Allah. Kesilapan mereka tadi itu yang pertama. Yang keduanya adalah yang berkaitan dengan risalah. Risalah ni mana? Kenabian Nabi Muhammad dan juga Al-Quran sebagai mukjizat kepada baginda. Sebabnya apa? Dua-dua mereka tak terima. Al-Quran mereka kata macam-macam dah, sihir lah, cerita dongeng lah, macam-macam lah mereka katakan dah. Dan mereka tidak yakin Nabi Muhammad itu adalah apa? Utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya apa? Ada yatim, orang miskin, tak ada pengaruh. Soalannya apa? Tak ada nak lihat kehebatan di sudut pandangan masyarakat. Tak ada. Allahu Akbar. Itu yang kedua. Yang ketiganya berkaitan dengan ma'ad,
Ma'ad ni adalah berlakunya kiamat dan juga apa yang berlaku selepasnya. Termasuklah kebangkitan semula, perhimpunan di padang mahsyar, kemudian hisab, kemudian diadili syurga dan neraka. Jadi mereka ni tak beriman, ya, tidak yakin dengan keadaan tersebut. Sebab tu Allah SWT tanya begini, bukankah hari kiamat itu benar seperti yang telah dijanjikan, bukan batil seperti mana yang mereka menolak, ya, apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Dah manusia nampak tak, bila keadaan ini takkan nak, ya, kita apa, takkan kita apa nak boleh bohong lagi, tak boleh, ya, tak boleh. Pertamanya nak bercakap dengan izin Allah, bukan boleh cakap gitu saja. Illa man azina lahu rabb, ya, melainkan siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan dia. Wa qala sawaba, dan dia hanya bercakap perkara yang benar aja. Tak boleh dah nak menipu. Dunia ni manusia nampak tak? Malu kepada manusia, bukan malu kepada Allah. Sebab tu manusia menipu. Ya, patutnya kita kena faham dan kena sedar. Ya, Allah dah ceritakan tak? Segala perkataan, perbuatan, malahan niat seseorang, semuanya Allah akan zahirkan di padang mahsyar nanti untuk diberi balasan tadi. Baik. Bila mereka ditanya begitu, apa mereka jawab? Qalu bala wa rabbina. Mereka menjawab, dah, sungguh benar demi Tuhan kami. Baru nak mengaku. Ya, manusia ni bila bersalah pun nak mengaku dah. Dah. Bila tu, cuba lihat, sebab mereka ambil konteks di dunia. Konteks ni apa? Memanglah dalam Islam pun ada. Seseorang tu tidak dikatakan bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Inilah Allah Ta'ala nak buktikan kepada mereka. Layak tak mereka dengan neraka? Layak. Sebab dulu di dunia mereka tolak belaka keimanan kepada Allah dengan hari kiamat. Dan bila berlaku kiamat, itulah orang terbawa sebagai bukti apa? Saksi kepada mereka. Ni hari mereka tolak dahulu, yang mereka mengatakan Nabi SAW buat cerita bohong, buat cerita bohong hingga tak benarkan baginda tadi. Itu jawapan mereka. Baru nak kata benar. Ada faedah tak? Tak ada. Benar macam mana pun tak ada faedah. Baik. Maka Allah mempelakkan mereka lagi. Qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Maka Allah berfirman kepada mereka. Kita ni kalau manusia di dunia ni macam-macam. Ya, kita akan kata mereka, ambil lah. Dulu tak nak sangat. Tak, kita nak marah. Tu. Jadi Allah menempelak mereka dah. Firman Allah, fadhuqul azab, maka kerana itu rasakanlah azab. Allah kata rasakanlah azab neraka lah. Bima kuntum takfurun, disebabkan kamu mengingkarinya. Ya. Jadi kerana dulu masa di dunia Allah dah turun ayat Quran, Allah dah hantar Rasul, malahan bukan Nabi SAW ya, cerita-cerita orang zaman dahulu pun, Rasul-Rasul yang dahulu pun sama sahaja, mengajak manusia supaya mengabdikan kepada Allah, buat persediaan untuk akhirat. Persediaan untuk akhirat tadi. Ya. Jadi kerana itulah Allah Ta'ala kata mereka tadi, rasakanlah, ambil lah, ya, azab. Sebab apa? Sebab kamu dahulu di dunia mendustakan, mendustakan kebenaran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dan apa dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kata rasalah azab yang kamu dah tolak dulu, yang kamu engkar dahulu. Ya, nak kata apa? Memang kenalah. Allahu Akbar. Ya, itu yang terjadi pada orang kafir. Jadi muslimin dan muslimat mata Allah Ta'ala, Allah cerita ini kepada kita ini sebagai pengajaran. Dan kita tahu benda ini akan berlaku. Jadi kita kena hindarilah daripada ada apa? Wa'id, ancaman-ancaman yang Allah sediakan untuk hari kiamat. Sebaliknya kita ambil al-wa'du, janji Allah. Janji Allah itu kepada orang beriman, selamatkan mereka daripada azab, dimasukkan ke dalam nikmat yang kekal abadi, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu yang Allah nak. Ingat macam saya sebut dulu, Allah SWT bukan cipta makhluk ni tujuannya untuk menyiksa mereka, tetapi kerana makhluk tu sendiri yang hatinya tak nak terima keimanan. Tu. Mungkin orang yang guna akal dia kata, habis kenapa Allah tak ubah hati mereka? Allahu Akbar. Kita ingat petikai, kita siapa? Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Cukup kita beriman, ya. Sebab Allah dah letakkan dah. Itu kerana Allah Ta'ala dah. Ya. Allah cipta makhluk ni, ada yang beriman, ada yang kufur. Itu apa? Fitratullah. Ya, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Apa-apa sekalipun kita tak boleh kata apa. Sebab kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena terima apa yang telah Allah Ta'ala Allah telah tetapkan tadi. Dah? Agak. Okey. Jadi apa? Malahan dalam surah At-Tur nak ceritanya apa? Nak cerita mereka ni bukan satu perkataan je yang akan dikatakan mereka. Kalau tadi Allah kata apa? Rasakanlah. Dia sebenarnya kalau sebab tak rasa ni benda nikmat asalnya. Kena faham tu. Kita rasalah makan. Rasalah makanan sedap. Nampak tak? Itu untuk benda elok. Tetapi dalam Al-Quran Allah Ta'ala begini sebab apa? Dah bentuk menempelak mereka. Faham tak? Sebab tu Allah kata dia naik Al-Quran tak? Rasakanlah. Sebabnya apa? Dulu dunia degil sangat. Degil. Orang kata beriman, buat persiapan untuk akhirat. Sebab inilah yang akan berlaku. Ini akan berlaku. Tapi manusia engkar juga. Manusia engkar juga. Baik, sebagai contoh sekarang kita nampak tak? Memang kata Islam tu berdamai dengan agama yang lain. Ya, dengan agama yang lain. Seolahnya apa? Kita ni kita kata kita biarkan mereka tu menyembah Tuhan selain pada Allah Ta'ala. Tapi dalam masa sama kita tetap beritahu Allah Ta'ala hendaki apa? Orang yang selamat daripada azab hanya dalam agama Islam. Sebab inilah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga kita kena ingat, sejak zaman Nabi Adam sampai Muhammad sebenarnya agama yang satu je, agama Islam. Cumanya zaman dahulu perkataan Islam itu tak disebut. Tak disebut. Sebab semua ni agama yang Allah redha adalah agama samawi. Agama yang Allah turun daripada langit. Daripada Allah Ta'ala sendiri. Ya. Zaman dahulu dia mengikut pada keadaan zaman dahulu. Nampak tak? Ya. Sebab dia sesuai dengan zaman tersebut. Macam kita lah sekarang ni. Cuba kita lihat. Kita ni hak yang kita tu yang semakin tua ni dengan hak muda. Hak muda ni mereka lebih celik ICT. Hak yang tua ni kurang sikit sebab zaman dulu mana ada ICT. Nampak tak? Begitulah juga. Takkanlah pula kita kata apa? Kita hak zaman sekarang ni dah pandai ICT. Zaman Muhammad atau zaman sebelum tu dulu, mereka kena tahu ICT juga. Tak, itu perkembangan zaman. Begitulah juga. Allah sesuaikan nampak tak? Setiap amal ibadat itu sesuai dengan apa yang manusia mampu. Apa yang manusia mampu. Okey. Kita lihat. Zaman apa? Sebelum zaman Nabi Ibrahim, nampak tak? Adakah amalan haji wajib? Jawapannya tidak. Jawapannya tidak, nampak? Tapi Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim, nampak tak? Dirikan Kaabah kan? Kemudian Allah Ta'ala perintahkan supaya apa? Menyeru manusia supaya pergi haji. Nampak? Dulu tak ada kan? Okay. Ya? Sampai Nabi Ibrahim dia terfikir, berfikir, macam mana manusia ni duduk jauh-jauh, sebab bukan nak sempat kan, nak mari ke Mekah sebagainya. Allah kata seruilah. Tengok macam sekarang nak. Daripada segala pelosok dunia pergi belaka. Tak apalah, zaman dahulu mereka naik kenderaan macam mana? Naik kuda, naik keldai, naik unta. Zaman sekarang perubahan, naik kapal terbang. Malahan nenek moyang kita daripada Malaysia ni pun pergi ke Mekah naik apa? Naik kapal air. Naik kapal air.
Itu je. Nah, sebab tu zaman dulu dah, kalau sebut kata apa, orang pergi ke Mekah tu, orang yang pergi hantar Nabi Mekah tu menangis. Kenapa menangis? Ha. Baik, pertamanya hak zaman dulu, hak pergi Mekah tu semua tua-tua belaka. Hak muda tak ada. Yalah, itu satu. Sebabnya perjalanan mereka lama. Biasa dikaitkan apa? Pergi tu macam pergi nak mati. Tak? Macam pergi tu, tak balik dah. Sebab tu lagi. Zaman sekarang semua happy belaka. Naik kapal terbang sebentar je. Ya? Hak muda pun nak pergi belaka tak? Sampai berebut. Sampai berebut tak? Terpaksa apa? Terpaksa booking kota tu. Enak? Macam sekarang ni. Tahun bila nak boleh pergi kalau booking sekarang? Lebih pada 100 tahun lagi baru boleh pergi. Hidup tak? Wallahu alam. Okey, tak apa. Baik, dalam surah Tur kita lihat Allah Ta'ala menempelakkan juga mereka. Bila mereka nampak azab depan mereka, Allah Ta'ala bentuk pertanyaan juga. Kalau tadi Allah tanya apa? Allah tanya, yang tu yang daripada awal sekali Allah tanya apa kepada mereka tadi? Tu. Alaisa hadza bil haqq? Nampak itu yang pertama tu. Bukankah itu benar? Mana kejadian kiamat dan apa yang akan berlaku tu? Pada kiamat tu adakah itu benar seperti yang mana yang telah diceritakan oleh Allah? Baik, dan surah Tur hampir sama. Allah sebut kepada mereka, afasihrun hadza am antum la tubsirun. Ni Allah menempelak lagi tak? Sama ya. Maka apakah ini sihir? Allah tanya mereka, apakah ini sihir? Iaitu kejadian hari kiamat. Manusia dulu mati, tiba-tiba hidup. Apakah ini sihir? Tu. Nampak Allah tembak yang kedua tak? Yang tiganya, am antum la tubsirun, ataukah kamu tidak melihat? Tidak melihat mana? Tak boleh lihat ni, hak sekarang ni. Hanya seolah macam apa? Khayalan saja. Jawapannya tak. Ya? Apa yang Allah sebut dalam Quran, apa yang diceritakan oleh Nabi itu berlaku macam itulah. Ada neraka, ada azab dan sebagainya. Bukan mereka tak lihat, mereka boleh nampak dengan mata kepala mereka sendiri. Nampak tak? Ada beberapa ayat yang Allah Ta'ala menempelakkan orang kafir. Sebab apa? Sebab mereka ni, ya, mereka dah dengar benda ni adalah benar daripada Allah Ta'ala, ya? Dan apa yang ceritakan Nabi SAW itu pasti berlaku. Kerana Rasulullah itu wala yantiqu 'anil hawa, wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah tak pernah bercakap pun daripada hawa nafsu dia. In huwa illa wahyu yuha. Semuanya itulah wahyu yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Rasulullah SAW, cerita kepada umat ini. Itulah kita kena beriman dengan sebenarnya ada persediaan untuk kiamat. Sebab itulah, ya, dalam kitab tafsir banyak ulama kata dah, jangan kamu bertanya bila nak berlaku kiamat, tetapi lakukan sedaya upaya kamu persiapan untuk menghadapi hari kiamat. Nampak tak? Orang yang cerdik bukan duk tunggu hari kiamat, bukan tunggu hari kiamat, tetapi orang cerdik, ya, Nabi kata apa? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mautih. Orang bijak itu orang yang menghampirkan dirinya kepada Allah dengan amal ibadatnya dan membuat persiapan untuk hari setelah kematiannya. Nampak tak? Itu orang bijak. Okey dah. Okey, baik. Setelah mana Allah Ta'ala menjelaskan keadaan mereka tadi, iaitu mereka, ya, akan ditempelak berkali-kali kerana kedegilan keingkaran mereka masa hidup di dunia dahulu. Baik, kemudian kenyataannya apa berlaku? Tengok ayat seterusnya. Apa yang berlaku pada mereka tadi? Baik.
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. Inilah kenyataan berlaku pada orang kafir nanti pada kiamat. Maka Allah jelaskan, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Tu Allah datang dengan qad ni untuk tahqiq. Tahqiq ni nak sesungguhnya. Kita ni sesungguhnya benar tu apa? Nak kemahnya dalam percakapan tadi. Sesungguhnya telah rugilah orang-orang yang telah mendustakan pertemuan mereka dengan Allah. Nampak dunia lagi Allah jelaskan tak? Allah jelaskan, nampak tak? Kalau orang belajar bahasa Arab, khasira ni menunjukkan past tense. Sedangkan benda ni tak berlaku lagi. Nampak tak? Tujuannya Allah Ta'ala cerita ni seolah macam telah berlaku. Tapi nak ceritanya apa? Orang dah beritahu dah. Orang dah beritahu dah apa akan berlaku, tapi dia tak percaya juga. Kemudian baru nak apa? Nak menyesal. Itulah yang Allah sebutkan dengan ayat bentuk past tense ataupun perbuatan yang telah lalu padahal belum lagi berlaku. Dan Quran banyak macam tu. Supaya Allah kata jangan jadi macam ni. Kenapa? Allah nak kata apa? Jangan jadi macam ni. Apa dia? Rugilah orang kata. Rugi, betul. Sebabnya apa? Dulu Allah beritahu dah. Perjalanan kita ke akhirat ni one way. Tak boleh patah balik. Tak boleh patah balik. Dan Nabi SAW dah cerita semua benda-benda ni. Tapi bila kita dengar tapi tak ambil pengajaran, dinasihat tetapi diengkari, rugi tak? Memang rugi. Sebab tu Allah, rugilah orang yang mendustakan hari pertemuan dengan Allah Ta'ala tadi, iaitu hari kiamat tadi. Baik. Jadi maka sini Allah telah menceritakan dengan jelas kepada kita sekarang, nampak? Allah berfirman menceritakan tentang kerugian. Sebab apa? Sebab mereka ini hilang segala kemewahan, kenikmatan hak dunia dahulu digantikan dengan azab. Malahan mereka ini akan ditimpa penderitaan dengan berbagai jenis azab. Kenapa? Tak lain tak bukan kerana mereka mendustakan perjumpaan dengan Allah Ta'ala, iaitu adanya hari kiamat tadi. Dan ayat ini sebenarnya Allah ceritakan apa? Kekecewaan orang kafir. Sebab permintaan mereka tu tak diterima. Permintaan mereka tak diterima. Ketika datangnya kiamat kepadanya secara tiba-tiba. Sebab dia tak sedar dah kiamat tiba-tiba. Allah cerita pula penyesalan ke atas amalan yang dilalaikannya. Dulu tak nak beriman dah. Serta perbuatan buruk dahulu yang dilakukan. Sebabnya apa? Allah larang mensyirik kepada Allah, mereka buat. Allah perintah benda-benda yang baik, mereka buat yang buruk. Termasuk dia Allah kata, kulu minat thayyibat. Allah sebut dah, makanlah daripada benda-benda yang baik. Dah cari benda yang haram lagi, benda yang Allah Ta'ala tak suka, benda yang Allah larang, dah layakkah masuk syurga? Langsung tak layak. Langsung tak layak. Senang je kita kata. Macam seorang pelajar nak ambil periksa. Cikgu kata apa? Belajarlah tekun-tekun, belajar bersungguh-sungguh, buat begini, begitu, begini. Tapi dia buat dak je. Kemudian tiba-tiba dah datang hari periksa, Allah, dia kata, kalaulah dengar cakap cikgu dulu. Nak dapat je tu. Inilah kita ambil iktibar pengajaran gini. Sebab Al-Quran ni subhanallah penuh dengan nasihat. Al-Quran penuh dengan nasihat. Alangkah ruginya orang yang tak
Tak mendengar rugi, tak beramal lagilah rugi. Kita kena faham, ya. Rugi belaka tu. Sebab itulah kita kena mendengar dan jadikan sebagai panduan. Ingat pengakuan nanti di alam barzah kan, dan juga akan ditanya tentang Al-Quran. Ma kita buka, apakah kitab panduan kamu? Orang baca jawab, jawablah Al-Quran. Bolehkah jawab? Bolehkah jawab? Yang nak jawab itu, kalaulah dulu kita baca Quran masa hidup, kita berdampingan dengan Al-Quran, kita faham ayat-ayat Al-Quran, dan kita sedaya upaya untuk beramal dengan isi kandungannya, maka itulah jawapan dia. Nah, kalau tidak, saya kata hak dan talqin tu bukan dia boleh jawab. Sebab yang jawab bukan dengan mulut, bukan dengan mulut. Ingat, bila kita mati muslimin dan muslimat yang mati Allah Ta'ala, apa kita buat ni? Solat kita akan menjadi jawapan, puasa kita akan menjadi jawapan, Al-Quran yang kita baca, kita amalkan, ini akan menjadi jawapan. Segala sedekah yang kita berikan, kita infakkan, itu akan menjadi jawapan belaka. Bukan mulut kita. Bukan mulut kita, sekali-kali bukan mulut. Allahu Akbar. Ada? Okey. Baik. Jadi apa? Orang kafir ni, bila dah lihat hak ni, baru seolah macam kita tahu. Yo, saya mengaku. Yo, saya mengaku. Yo, saya silap. Yo, saya salah. Apa faedah? Apa faedah masa tu? Dah tak ada dah faedah. Ingat, tak ada faedah dia. Tu. Jadi Allah ceritakan hal ini supaya ambil iktibar daripada kehidupan dunia ni. Penyelesaian di dunia ni ada kebaikan. Penyelesaian di akhirat dah tak ada gunanya lagi. Jadi Allah sebut hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan, sehinggalah apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba. Baik, kenapa Allah sebut tentang tentang kiamat ni dalam Quran semua tiba-tiba? Kenapa tu perkataan tiba-tiba tadi? Ini nak menjelaskan tak ada seorang pun yang tahu bila berlakunya kiamat. Nabi SAW bila ditanya oleh Jibril pun, kenapa tak? Jibril tanya kepada Nabi tak? Mata sa'ah, bila berlakunya kiamat tak? Nabi jawab apa? Orang yang bertanya tu lebih tahu daripada orang yang ditanya. Mana kalau nak tahu kiamat tu berlaku, Jibril tu lebih tahu lagi daripada Nabi. Tapi Jibril pun tak tahu. Tu. Sebab tu Allah sebut perkataan apa? Tiba-tiba. Nak jelaskan apa? Perkataan ni supaya kita sedar, benda ni tak ada seorang pun yang tahu. Tak tahu. Macam juga dengan kematian. Tak tahu bila dia nak mati. Kadang-kadang tengah tidur boleh mati. Tengah berdiri boleh mati. Tengah solat pun boleh mati. Allahu Akbar. Bukan kata nanti accidentnya mati kan? Allahu Akbar. Itu kehendak Allah Ta'ala lah. Jadi bila mana Allah jelaskan kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, tak semena-mena berlakunya kiamat. Dulu tak nak beriman, apa jadi? Qalu, mereka berkata, siapa ni? Orang yang tak beriman adanya kiamat. Apa kata mereka? Qalu ya hasratana ala ma farratna fiha, alangkah besarnya penyesalan kami. Sebutlah pasal macam mana pun, ada faedah tak? Tak ada. Nak katanya mereka terlalunya menyesal pada hari itu. Dan kata-kata mereka ni bukan macam dunia. Dunia ni kalau orang salah pun dia kata, ya saya mengaku bersalah. Kadang boleh senyum lagi. Boleh senyum lagi. Tak. Dapat Allah Ta'ala muka mereka ini hitam, legam, masam. Kalau orang pergi dunia ni mencukur tak? Sana bukan mencukur lagi. Nak katanya mereka ni apa? Amat takut sekali. Amat takut sekali. Kita fahamlah. Kita bayangkan tak? Kalau kita musuh letak senapan ke di kepala, ataupun letak apa? Ni pedang ke di tekuk, apa perasaan macam tu? Cemah tak? Amat cemah lah masa tu dah. Kalau dunia ni silap-silap terkencing, apa panggil? Terkencing tak? Di akhirat tak ada terkencing lah.
Nah, jadi kata mereka, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap apa dah? Ma farratna, terhadap kelalaian. Kelalaian kami tentangnya. Tentang apa? Ini tentang nasihat yang Allah Taala Allah Taala telah hantar kepada manusia ni. Baik. Baiklah. Jadi dalam inilah barulah kita nampak ataupun kita kata keadaan yang akan berlaku pada orang kafir nanti. Bahawanya kehidupan dunia ini tidak dapat membantu mereka untuk kesenangan akhirat. Kecuali mereka yang beriman dengan amalan-amalan mereka, akidah mereka yang benar, keyakinan mereka yang jitu yang mantap, tak ada goyah lagi terhadap janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka inilah orang yang akan selamat pada hari kiamat nanti. Allahu Akbar. Jadi muslimin dan muslimat Allah Taala, cuba kita lihat dah. Saya kata dah, ini ayat ini dan juga dulu pun dah ada dah. Allah nak ceritakan kepada kita apa? Orang kafir ini bukan sekali, bukan dua. Makna penyelesaian yang tak ada dah. Dunia ni kadang-kadang manusia tu menyesal, lepas tu dia senang, dia akan lupa balik. Dia akan lupa semula kan. Tapi dalam hal ni tak ada lupa dah. Sebab apa? Menyesal, kemudian terus diazab. Terus diazab dan tak putus-putus azab tu. Ya Allah. Dunia ni kita nampak tak, kalau manusia tu kalau kita pun dalam keadaan sakit sekalipun, kemudian bawa pergi hospital pun, bagi rawatan sebagainya, lepas tu dia sihat. Jadi elok balik. Ingat, itu di dunia. Di akhirat tak ada dah. Sakit macam mana pun dalam neraka, itulah yang dia akan tanggung buat selama-lamanya. Allahu Akbar. Ya. Kita bayangkan, bila kita selama-lamanya benda tu tak akan ubah dah. Allahu Akbar. Sebab tu kita kata dah, sebab tu memang Allah sebut dah, beruntungnya orang yang dapat syurga Allah Ta'ala. Sebabnya apa? Kita dunia ni hidup sebentar je, tapi di akhirat nanti hidup buat selama-lamanya. Allahu Akbar. Di dunia kita disusahkan sebab Allah nak uji kita. Susahkan apa? Tanggungan kita dengan iman dan amal ibadat. Tanggungan kita, kita kena beriman kepada Allah, buat amal soleh seperti mana yang dikenakan oleh Allah Ta'ala, jauhilah apa yang dilarang, dapat apa? Ganjaran yang buat selama-lamanya. Allah. Nampak tak? Itu orang cerdik kena fikir benda yang jauh. Jangan fikir benda dekat. Tapi itulah yang kita tengok sekarang ni. Ya Allah. Manusia ni bila mana hatinya penuh dengan dunia, memang susah ni. Sebab Allah sebut tak, bal tu'thirunal hayatad dunya. Allah kata bahkan kamu melebihkan kehidupan dunia. Betul, manusia lebihkan kehidupan dunia. Sebab tu manusia ni tak kira. Dia kira dia senang di dunia, dia dapat apa yang dia nak, dia sanggup. Sanggup buat apa saja, walaupun perkara tadi melanggar syariat ataupun menentang kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma hafazna minhum. Allahu Akbar. Baik. Jadi Allah Taala jelaskan ini apa? Pengakuan mereka sebab apa? Kelalaian mereka di dunia dahulu. Kalau boleh nak kembali semula tak? Tak perlu nak kembali semula sebab Allah kata apa? Kalau kembali pun akan lupa semula. Tu, seolah macam kalau kita ikut fikiran kita macam tak logik. Tapi tak boleh fikir. Tak logik kenapa? Biasanya orang kalau tengok benda tu, benda yang hok dahsyat sebagainya, lepas tu dia akan lebih takut dah dan tak akan buat dah. Tapi Allah kata tidak. Mereka ni akan kembali semula. Tu kena faham, ya. Baik. Jadi mereka mereka tadi mengaku hidup mereka di dunia dalam keadaan lalai. Kita lihat sekarang, manusia lalai tak? Wallahu Akbar. Politikus dengan politiknya. Kemudian orang-orang yang ada ekonomiwan, berkaitan dengan ekonomi kan.
Mereka sibuk siang malam. Ya. Manusia semua dengan seolah kata dengan minat dia, dengan kehendak nafsu dia. Itulah Allahu Akbar. Baik. Jadi oleh kerana mereka tadi dah mengaku kesilapan mereka dan mereka mengaku mereka berdosa. Baik, maka Allah sebut wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas zuhur. Zuhur ni atas belakang mereka. Macam pikul lah kita tahu, mana menanggung dosa. Tapi itu hanya ada apa? Kiasan saja. Adakah dosa itu nampak untuk ditanggung? Jawapannya tidak. Jawapan tidak. Ya. Okay. Baik. Jadi Allah sebut tu yazirun. Yazirun makna pikul. Pikul ini bukan makna pikul yang kita kena letak atas bahu dan sebagainya. Kena faham tak? Ya. Jadi yang apa? Kata Imam As-Suddi, Imam As-Suddi rahimahullah, tidak ada seorang zalim pun yang masuk kuburnya melainkan seorang yang wajahnya sangat buruk. Tu nampak. Masuk kubur dah wajah buruk dah. Akhirat buruk. Kulitnya hitam. Ini kita Imam As-Suddi nak cerita ni ahli neraka lah. Dalam kubur dah ada. Kulitnya hitam. Berbau busuk dan memakai pakaian yang kotor. Yang datang kepadanya dia masuk kubur bersamanya. Ketika melihatnya, orang yang zalim itu mengatakan, betapa buruknya wajahmu. Betapa buruk wajahmu. Wajah dia sendirilah. Kemudian dia akan menjawab sendiri tak? Seperti itulah amalanmu yang buruk. Tuan nampak tak? Macam mana kamu itu Allah Ta'ala layan kamu. Kamu jadi orang yang dihinakan. Sebab apa? Sebab kamu dahulu dengan amalan kamu juga buat buat main-main saja. Kamu tak beramal dengan bersungguh-sungguh tadi. Baik, jadi orang itu akan mengatakan, betapa busuknya baumu. Bau sendiri tak? Busuk bau tak? Dia menjawab, seperti itulah amalanmu yang busuk. Amalan busuk. Amalan busuk ni tu menyembah selain pada Allah Ta'ala tu, dia kata juga amalan busuk. Termasuklah juga kita kena faham tu, sembah Allah Ta'ala tapi dalam hati ada riak, ada sum'ah. Semua tu jadi busuk belaka. Sebab buat tadi bukan kerana Allah, sebab buat nak tunjuk pada orang. Jangan begitu ya. Semua amalan akan jadi busuk belaka. Baik, kemudian orang tu mengatakan, betapa kotornya pakaianmu. Pakaian dia pakailah. Dia jawab sendiri, sungguhnya amalanmu kotor. Semua kaitkan amalan kotor dan sebagainya. Baik, orang betul bertanya lagi, siapa kamu ini? Tu dia maknanya, orang yang zalim tadi, masuk orang kafir sebagainya, Allah akan zahirkan ada lelaki yang akan datang jumpa dia dalam kubur. Dalam kubur dah. Baik, dia menjawab. Nampak tu? Orang yang datang dia jawab apa? Amalanmu. Kalau kita tengok ni, buruk ni, muka rupa buruk, yang bau busuk, pakaian kotor ni, tak ada lain tak bukan, inilah amalan yang kamu buat masa hidup dulu. Subhanallah. Allah zahirkan apa? Amalan tu dalam kubur dah. Dia nampak dah. Bentuk seorang lelaki yang hodoh, busuk, kotor. Itu amalan dia. Itu kata dia. Baik. Lalu dia menyertainya dalam kubur. Tu amalan tadi pun akan bersama orang zalim tu masuk dalam kubur sekali. Baik, ketika orang itu dibangkitkan pada hari kiamat, maka amalan itu berkata kepadanya. Ini kata Imam Sudi dia dalam tafsir dia. Dulu aku memikulmu di dunia. Tu amalan kita kepada orang tadi tak? Aku memikulmu di dunia dengan bergelumang kelazatan dan kesenangan. Tu ya. Hak amalan buruk tadi. Sekarang kamu pula yang pikul aku. Tu ya. Hak tu di akhirat ni. Amalan kita pada dia, sekarang kamu yang pikul aku. Baik. Maka dia pun akan naik di belakang orang tadi, lalu mengiringnya hinggalah masuk ke neraka. Tu. Baik. Itu yang ditafsirkan oleh Imam Sudi dah. Wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim.
sambil mereka memikul dosa-dosa di atas belakang mereka. Allahu Akbar. Dan semua tu Allah jelaskan apa tu? Apa yang berlaku yang mereka buat tu? Ala sa'a ma yazirun. Ha tu. Ha, jadi Allah sebut apa? Tu. Amat buruklah. Amat buruklah apa yang mereka pikul itu. Sebab pikul apa? Amalan buruk yang mereka buat di dunia dahulu. Allahu Akbar. Sebab amalan buruk buat di dunia, dan amalan itulah juga yang akan dijelmakan. Nampak tak? Dijelmakan kepadanya dalam kubur dan juga di akhirat nanti. Allahu Akbar. Sebab tu muslimin dan muslimat Allah Taala, ambillah pengajaran daripada Al-Quran ini. Kita tak nak kau kita. Kita sebut kalau benda busuk kita tak nak. Benda yang kotor, benda yang buruk kita nak tak? Kita tak nak. Sebab itulah jagalah amalan kita. Sebab amalan itu, kalau amalan yang baik, maka akan menjadi akan menjadi keharuman, kecantikan, keenakan. Tapi kalau buruk tadi, buruklah jadinya. Allahu Akbar. Baik. Oleh sebab tu Allah pesan. Allah pesan kepada kita, tengok ayat seterusnya. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walah walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Ini Allah pesan. Subhanallah. Ini yang saya kata selalu kita, Allah Taala prihatin kepada kita. Allah cerita akan berlaku. Orang baik akan begini, orang yang jahat sebegini. Dan kemudian Allah ceritakan ini tentang apa yang kita ada sekarang. Dia apa Allah sebut? Tu. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walah. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan main-main dan sena gurau belaka. Yang maksudkan main-main tu bukan hakikat. Bukan hakikat. Kenapa Allah kata bukan hakikat? Sebab apa yang kita ada semua pinjaman. Hingga diri kita sendiri pun kita pinjam. Nyawa akan roh akan dicabut kan? Jasad akan binasa dalam kubur. Kemewahan, kekayaan yang kita ada di dunia ni semua pinjaman. Kadang-kadang masa hidup lagi dah hilang. Kan tak? Tapi sekurang-kurangnya kena ingat tak? Kalau benda tu tak hilang pun, orang hilang seolah macam dia hilang juga. Kalau mati tinggal belaka. Tinggallah kereta besar, rumah besar, ladang, kilang, jawatan, semua tinggal belaka. Tak bawa sekali. Takkan bawa bersama sama tadi. Sebab tu Allah sebut dah. Kehidupan dunia main-main. Main-main senang je, kita tengok tak? Tengok tak orang berlakon? Pelakon tak? Oh, dia berlakon dalam tu tak? Berlakon jadi kaya lah, jadi raja apa. Di luar jadi tak? Jawapannya tak? Main-main. Walaupun dia dibayar kan? Main-main belaka. Sebab benda ini tidak kekal. Itu maksud main-main tadi. Malahan Allah sebut lagi tak? Dan sena gurau belaka. Kenapa? Kita fahamlah senda gurau ni. Kadang-kadang kita suka, kadang-kadang kita sedih. Betul tak? Sebab dalam dunia ni, pasti manusia ni akan perasaan dia. Kadang-kadang senang, dia gembira. Kadang-kadang susah, maka dia sedih. Berbolak-balik tak? Ya. Inilah hakikat kehidupan dunia. Ya. Seolahnya kita ni seolah macam pelakon. Macam kita pelakon ya, yang berada di atas pentas. Tu ya, bersandiwara dengan lakonan watak yang dia bawa tadi. Ada watak jahat, ada watak baik. Begitulah manusia. Manusia hidupan dia ni ada yang berwatak muslimin, yang beriman, ada watak yang kufur, macam pelakon. Macam pelakon ya. Tu. Sebab tu Allah jelaskan, ingat kehidupan di dunia ini adalah bersementara, sifat sementara, tak lain dia macam main-main dan senda gurau belaka. Yakni kehidupan ini secara umumnya memang begitu. Memang begitu. Tak dapat lari. Ya. Ada senang, ada susah.
ada gembira, ada sedih. Itu tak dapat tidak. Nah, tak. Maknanya tak kekal. Sebaliknya wahai manusia. Manusia Allah sebab apa? Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Ni Allah nak. Dan sesungguhnya kampung akhirat. Nampak kampung akhirat. Nak. Kampung akhirat itu lebih baik. Allah kata itu lebih baik berbanding pada dunia ini. Tapi baik untuk siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Itu syarat. Bagi orang yang bertakwa. Sebab orang bertakwa dia selamat daripada azab Allah. Dimasukkan ke dalam nikmat syurga yang kekal abadi. Tu dia. Nampak tak? Jadi Allah suruh jadi orang yang bertakwa. Ingat saya sebut, takwa ni mesti ada dua elemen. Yang pertama, laksanakan segala perintah Allah Ta'ala. Yang kedua, tinggalkan segala bentuk larangan Allah Ta'ala. Barulah jadi takwa. Baru jadi takwa. Sebab tu sebagai Allah Ta'ala menutupkan ayat ini supaya kita fikir. Afala taqilun. Afala taqilun. Maka Allah kata, tidakkah kamu memahaminya? Kamu fikir? Baik. Okey. Baik, jadi Allah kata kenapa Allah kata berkaitan dengan taqilun, akal. Sebab Allah Ta'ala bezakan manusia ni daripada yang lain sebab manusia ni diberi akal. Diberi akal manusia boleh fikir. Allah dah sebut dah. Orang yang bertakwa dapat nikmat. Orang yang fajir, pelaku dosa, orang yang kafir dapat azab. Tak adakah ada akal yang boleh fikir? Dan juga orang tahu kalau kita lihat berbagai jenis ancaman bagi orang yang ataupun menjadi ahli neraka dan juga berbagai jenis nikmat untuk orang yang dimasukkan ke syurga. Jadi manusia ni seolah Allah Ta'ala bagi pilihan. Pilihan nak. Kamu jalan mana yang kamu pilih? Jalan mana yang kamu pilih? Ayat Quran Allah sebut. Makna syaitan ni surah Dahr dah. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah sebut dah. Inna hadainahu sabila. Sesungguhnya kami telah beri petunjuk kepada manusia. Petunjuk ni maksudnya jalan. Jalan mana? Jalan ketakwaan dan jalan kefujuran, kefasikan. Imma syakiran, sama dia orang syukur, orang beriman, terima Al-Quran, dengar perintah Allah, ikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang syakir, yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Au kafura. Kafur ni mana? Engkar. Tahu tapi tolak. Tapi tolak. Sebab itulah Allah ceritakan ni. Orang kafir ni di dunia dah diceritakan tentang azab yang akan mereka terima. Tapi tak nak juga menghindari tadi. Tapi bila mana mereka lihat azab betul, itu yang Allah bagikan. Qad khasira. Nampak tadi tak? Sesungguhnya rugilah. Bukan rugi sikit. Sebab rugi ni rugi yang selama-lamanya. Hari ni kalau kita lihat, orang yang berniaga kalau dia rugi, dia akan susah hati kan? Akan susah hati. Tapi boleh lagi kata apa? Mungkin dia cari jalan-jalan lain. Itu dunia. Di akhirat tak ada. Tak ada jalan. Tak ada jalan. Sebab Allah dah bagi peluang kepada manusia di dunia ni. Cuba lihat tak? Allah bagi usia kita ni. Sebab tu nanti manusia tak boleh jawab, ya Allah saya tak sempat. Perkataan tak sempat tu tak ada. Tak ada jawapan. Sebab Allah dah bagi semua dah sempat belaka. Tapi bagaimanakah manusia nak gunakan kesihatan yang Allah bagi pada dia? Umur ni yang Allah bagikan kepada dia. Macam mana dia nak menghabiskan sisa umur dia dan juga kesihatan yang Allah bagi pada dia. Ni nampak hari ni orang makan ubat, bersenaman apa semua nak apa? Nak jaga kesihatan. Tak apalah, itu di antara asbab untuk sihat. Tapi kita ni kena sihat di sudut apa? Iman. Bila iman segar, hasilnya apa? Macam pokok lah juga. Bila pokok segar, buahnya banyak, buahnya elok.
Begitulah. Bila iman segar, kita akan lihat solatnya berkualiti. Barulah boleh apa? Inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Solat berkualiti itu dapat mencegah fahsyat dan munkar. Ya. Puasanya. Nak puasanya, zakat, hajinya dan sebagainya. Maka dia buat apa? Lillahi ta'ala. Tu. Jadi itulah ya, muslimin dan muslimat yang Allah Ta'ala, ambillah pengajaran. Ingatlah, jangan kita menjadi orang rugi seperti mana orang kafir. Allah dah cerita semua benda ini akan berlaku pada hari kiamat. Hendaklah kita menghindari daripada perkara-perkara yang kita sendiri pun dunia kita tak nak. Apa tadi akhirat ini yang kekal abadi ya. Jadi mudah-mudahan Allah berbicara kita dapat jadi panduan peringatan kepada kita untuk kita amalkan dan dapat tawarkan pula kepada yang tak sini. Walahuna aqulu qawli hadza astaghfirullah lakum wa billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.